Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita sama-sama baca doa dulu nah. Okey, semua boleh tanda tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? Ustaz sihat. Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz sihat-sihat belaka. Jadi anak-anak, hari ni kita nak belajar tajuk apa ni? Hari ni kita nak belajar tentang apa? Okey, Ustaz nak tunjukkan satu gambar kepada anak-anak murid. Okey, cuba anak-anak murid lihat satu gambar ni. Gambar ni tentang apa? Siapa boleh bagi tahu gambar ni tentang apa? Ahmad. Tu Ahmad. Ahmad, gambar ni tentang apa Ahmad? Ya betul, gambar ni tentang musafir. Ada orang tanya, Ustaz, musafir ni apa dia Ustaz? Apa maksud musafir ni? Musafir ni ialah seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah ataupun perjalanan jauh dia tu melebihi 81 kilometer. Anak-anak pernah musafir tak? Mesti pernah kan? Okey, biasanya anak-anak musafir pi mana? Pi mana? Abu pi musafir ke mana? Pi jalan-jalan. Bagus. Okey, pi jalan-jalan. Seronok tak musafir ni? Seronok. Okey, musafir ni. Ada orang tanya, Ustaz, musafir ni dapat pahala ke Ustaz? Okey, musafir ni, kalau kita pi musafir dengan niat yang baik, contohnya niat yang baik macam mana? Contohnya, Abu pergi musafir melebihi 2 marhalah untuk apa? Niat dia untuk pi ziarah tok dia yang sakit, nak pi melawat, nak pi jaga tok dia. Itu adalah satu niat yang baik. Bila Abu musafir dengan niat yang baik, maka kat situ Abu dapatlah pahala. Okey, kat situ. Itulah dia musafir. Okey, pada zaman Rasulullah juga berpindah. Rasulullah berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah berhijrah ke mana? Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey murid-murid, alhamdulillah tadi kita dah belajar sikit berkaitan dengan hijrah. Jadi ustaz akan sambunglah berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kita belajar sikit nah. Yang pertama sekali, makna hijrah. Apa dia makna hijrah tu? Perpindahan. Perpindahan iaitu pemindahan orang Islam dari Mekah ke Madinah bermula pada 1 Muharram. Maksudnya perpindahan daripada Mekah ke Madinah pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW. Dan juga makna hijrah ni adalah berperubahan juga, bukan daripada satu tempat ke satu tempat, tapi perubahan daripada teruk kepada baik, ataupun baik kepada lebih baik, macam tu. Jadi kita lihat pula sebab apa zaman Rasulullah SAW dulu berhijrah. Kenapa Rasulullah dan sahabat berhijrah? Kita belajar sikit. Kenapa pada zaman dulu Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah. Pasal apa? Kita belajar sikit nah. Jadi yang pertama, sebabkan bai'at Aqabah. Termeterainya bai'at Aqabah mempercepatkan lagi proses hijrah.
Melalui baiat ini Nabi telah dapat menjangka sambutan penduduk Madinah adalah lebih baik. Dalam baiat Aqabah pertama hanya 12 orang yang terlibat, manakala dalam baiat Aqabah kedua bilangannya telah meningkat kepada 73 orang. Orang Madinah bukan sahaja mahu menerima Islam tetapi sanggup memberi perlindungan kepada Nabi dan orang Islam. Jadi sebab pertama adalah baiat Aqabah. Baiat Aqabah ni orang daripada Madinah sendiri mai ke Mekah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah pergi kat Madinah. Dan mereka ni sanggup memberikan perlindungan dengan tempat tinggal dan sebagainya lah. Mereka sendiri offer, menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berpindah ke Madinah. Mereka offer. Sebab kedua, tekanan musyrikin Mekah, tekanan ancaman dari musyrikin Mekah telah mendorong Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Nabi dan orang-orang Islam telah dihina, disiksa dan dipulau. Malah Nabi sendiri telah diancam untuk dibunuh. Orang-orang musyrikin mula menunjukkan penentangan mereka apabila Nabi menyebarkan Islam secara terbuka. Mereka bimbang kedudukan mereka dari segi politik, ekonomi dan sosial akan terjejas. Sebab kedua, tekanan musyrikin Mekah. Masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah di Mekah, terutamanya bila Nabi Muhammad SAW mula berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan, mereka risau dan mereka menghina, menyeksa dan memulau orang Islam, dan Nabi Muhammad sendiri telah diancam untuk dibunuh. Maka bahayalah kedudukan Islam di Mekah tu. Nabi Muhammad dan para sahabat tu bahaya. Nak duduk di Mekah tu bahaya. Sebab orang musyrikin duduk tekan mereka, duduk ancam mereka, bahayalah. Sebab ketiga, kegagalan dakwah di Taif. Kegagalan dakwah di Taif menyebabkan Nabi cuba mengalihkan perhatian ke tempat lain, iaitu Madinah. Kedatangan penduduk Madinah ke Mekah dan kesungguhan mereka untuk menerima dan menyebarkan Islam memberi satu gambaran yang baik kepada Nabi. Penduduk Taif ternyata tidak mahu menerima Islam, memandangkan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Mekah. Jadi sebelum Rasulullah SAW ni berhijrah ke Madinah, ada Rasulullah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah, tapi gagal. Mereka menolaknya, malahan mereka melemparkan batu kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab keempat dia, kematian Abu Talib dan Khadijah. Kematian Abu Talib dan Khadijah telah menyebabkan Nabi kehilangan tempat untuk berlindung. Ia sedikit sebanyak meninggalkan kesan ke atas Nabi. Nabi adalah seorang isteri, Khadijah adalah seorang isteri yang sangat setia dan sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Nabi dan orang Islam. Abu Talib pula, walaupun tidak menerima Islam, tetapi beliau tetap melindungi Nabi daripada ancaman. Jadi antara sebab juga kenapa Rasulullah SAW pindah ke Madinah, sebab meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, itu isteri kepada baginda lah. Maknanya orang kuat, orang yang sentiasa support Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi sebab lain pula, mencari tempat baru untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW berhasrat untuk mendapatkan sebuah tempat baru untuk berdakwah. Memandangkan sambutan dari penduduk Mekah kurang menggalakkan, Nabi agak kecewa dengan sikap penduduk Mekah. Di Mekah selama 13 tahun bilangan yang menerima Islam agak kecil berbanding dengan tempoh 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Jadi lepas Nabi berdakwah 13 tahun kat Mekah ni, sambutan dia kurang memberangsangkan. Jadi Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah pula. Cuba kat tempat baru pula, orang kata. Bila kita belajar, kita orang mencari ilmu, kita jangan duduk kat kampung halaman kita. Kita kena berhijrah. Berhijrah ke satu tempat yang lain. Satu, ikut sunnah. Satu lagi, sebab kita belajar daripada sini. Bila kita berhijrah, insya-Allah kita akan jadi lebih hebat, lebih baik lagi. Insya-Allah. Sebab seterusnya, persediaan penduduk Madinah menerima Nabi. Persediaan penduduk Madinah menerima Nabi telah mendorong Nabi berhijrah ke sana. Penduduk Madinah sangat berharap Nabi dapat membantu mereka menyelesaikan perbelahan antara orang Arab dan Yahudi, juga antara orang Arab dan orang Arab
khususnya Aus dan Khazraj. Perbalahan ini berpunca dari perebutan kuasa di Madinah. Maka di Madinah ni ada orang Yahudi, ada orang Arab, ada suku Aus, suku Khazraj. Mereka ni saling duk berbalah sama-sama depa. Jadi depa ni duk serabut, duk asyik kepala, duk berbalah, duk berperang. Depa pun pergi lah minta Nabi Muhammad SAW pergi kat sana untuk mendamaikan depa. Mendamaikan depa lah, insya-Allah. Seterusnya, kedudukan Madinah yang strategik. Kedudukan Madinah di tengah-tengah jalan perdagangan antara Syam dan Yaman sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam. Ia juga berpotensi menyaingi kedudukan Mekah sebagai pusat perdagangan. Dengan ini, Madinah bukan sahaja dapat dijadikan sebagai sebuah negara yang kukuh dari segi politik tetapi juga ekonomi. Maka kedudukan Madinah ni strategik kerana dia adalah antara jalan berada tu. Madinah tu berada di jalan perdagangan antara Syam dan Yaman. Maka strategik lah tempat tu, boleh ada potensi untuk membangunkan sektor ekonomi, dan juga orang bila menjadi tempat perdagangan bolehlah nak untuk nak berdakwah kepada orang-orang yang berniaga, orang-orang yang berdagang dan sebagainya. Dan terusnya, penduduk Madinah hampir dengan agama Samawi. Penduduk Madinah kebanyakannya sudah mengetahui serba sedikit tentang agama Samawi, terutamanya melalui cerita-cerita yang dibawa oleh orang Yahudi. Pengetahuan ini memudahkan mereka memahami dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Lagipun, penduduk Madinah mempunyai sifat-sifat semula jadi yang lebih lembut berbanding penduduk Mekah. Jadi mereka ni ada agama dah. Ada agama dah sebelum mana Islam ni main berdakwah kat mereka dah ada agama, iaitu agama Samawi. Mereka dah belajar dah macam mana Rasul akhir zaman dan sebagainya. Jadi bila Rasul akhir zaman ni main dan bertepatan dengan apa yang mereka belajar, mereka mudahlah nak terima. Macam tu. Dan sekali wahyu. Hijrah berlaku apabila Nabi menerima wahyu dan Allah mengizinkan orang Islam berhijrah. Wahyu tersebut ialah ayat 30 surah Al-Anfal. Ayat tersebut mengingatkan Nabi tentang pakatan yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah terhadap Nabi. Wahyu ini menggesa Nabi supaya segera berhijrah ke Madinah. Jadi bila mana turunnya wahyu, Nabi berhijrah ni disebabkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui penurunan wahyu yang menyuruh baginda dan Rasul dan orang Islam ni berhijrah. Okey. Jadi Ustaz dah terangkan ke hampa. Jadi boleh tengok nota dalam buku teks, boleh tengok pakat tengok nota dalam buku teks. Ustaz nak hampa buat grup 4 orang, ikut kedudukan hampa tu. Ikut dua orang sebelah hampa dan 2 orang belakang hampa. Satu grup 4 orang. Jadi hampa ambil satu kertas majung. Hampa ambil satu kertas majung. Nanti Ustaz hampa ambil kat depan lah, Ustaz bagi kertas majung kat hampa dengan marker. Hampa buat peta minda. Pengertian hijrah dan sebab kenapa Rasulullah dan orang Islam ni berhijrah. Hampa tulis kat situ. Selagi Ustaz nak setiap kumpulan mai bentang kat depan. Ustaz bagi masa 10-20 minit. Hampa buat siap-siap. Selagi hampa mai buat kat depan. Okey? Okey, masa dah tamat. Masa yang diberikan telah tamat. Okey, dipersilakan kumpulan 1 untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Hampa jangan malu-malu. Kita belajar untuk bercakap kat depan. InsyaAllah. Persilakan. Alhamdulillah, selesai pembentangan daripada keempat kumpulan. Jadi berdasarkan Ustaz tengok hampa bentang tadi, hampa memang berbakat, hampa memang ada kepercayaan diri sendiri. Dan hampa memang faham apa yang Ustaz ajak. Yang paling penting hampa berani. Hampa berani mai kat depan, hampa bentang, hampa berani. Alhamdulillah, Ustaz bangga. Jadi kita akan teruskan kepada kuis. Okey, soalan pertama kita tengok soalan pertama. Apakah nama baiat? Apakah nama baiat yang yang mana orang Madinah mai jumpa Rasulullah SAW berbaiat? Nama dia apa? Dan tempat baiat tu apa? Tempat dengan nama baiat tu sama. Apa dia? Awak
Ahmad. Betul. Bai'at Aqabah betul. Bai'at Aqabah betul. Alhamdulillah. Ni Ustaz bagi gula-gula. Bagus. Okey. Apa dia? Okey. Okey, soalan kedua. Bilakah mulanya orang musyrikin Mekah ni dia lebih agresif dalam memberikan tekanan dan ancaman kepada orang Islam? Bila mulanya? Sebab apa? Siapa boleh teka jawab betul? Okey, awak Abu. Betul. Sebab orang Nabi Muhammad SAW mula berdakwah secara terbuka. Betul. Okey, soalan terakhir lah. Soalan terakhir. Di manakah Rasulullah SAW gagal berdakwah sebelum mana Rasulullah pergi ke Madinah? Kat mana tempat dia? Kat mana? Awak Ain. Betul, di Taif. Betul. Okey. Jadi pandai hampa semua ni, pandai semua. Alhamdulillah, Ustaz bangga dengan hampa. Jadi ni kita recall balik lah. Kita recall balik apa yang kita belajar hari ni. Kita recall balik. Yang pertama maksud hijrah ni maksudnya perpindahan tempat. Kalau zaman Rasulullah tu daripada Mekah ke Madinah. Kalau zaman kita boleh juga perpindahan daripada kurang baik kepada lebih baik. Tu konsep dia. Dan Ustaz sebut secara ringkas apa dia faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat dulu berhijrah. Faktor dia adalah bai'at Aqabah, keadaan musyrikin Mekah, kegagalan dakwah di Taif, kematian Abu Talib dan Khadijah, mencari tempat baru untuk berdakwah, persediaan penduduk Madinah menerima Nabi, kedudukan Madinah yang strategik, penduduk Madinah hampir dengan agama Samawi, dan juga sebabkan wahyu. Jadi hampa kena ingat semua ni, sebab benda ni penting dalam kehidupan hampa. Dan hampa juga perlu mengaplikasikanlah apa yang kita belajar ni. Kita faham tentang konsep hijrah. Bila kita kurang baik, kita cuba berhijrah menjadi lebih baik. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pula untuk kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.